Kemarau panjang yang melanda beberapa kawasan di sekitar Sabah mengundang satu lagi masalah, krisis air bersih yang semakin kritikal. Situasi semakin mengancam penduduk yang amat memerlukan kemudahan ini, ditambah ketika ini umat Islam sedang menjalani ibadah puasa. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahira dan saya Nur Afrika. Hari ini kami akan membincangkan tentang satu topik yang hangat, yaitu krisis air bersih di Malaysia. Tapi kita rasa untuk dapatkan air bersih ini mudah saja kan? Tetapi sebenarnya mendapatkan air bersih sangat sukar kerana berlakunya pencemaran air dan gangguan bekalan. Okey, kalau macam tu, mari kita sembang sedikit pasal isu ini. Seronokan main air tadi. Jadi apakah itu krisis air bersih? Seperti yang kita ketahui, air merupakan sumber asas bagi kehidupan manusia. Hal ini kerana air menjadi fungsi utama bagi manusia melakukan rutin harian mereka seperti mandi, cuci baju, dan pelbagai lagi. Tetapi sekarang seperti yang kita lihat, terlalu banyak sungai yang mulai tercemar. Ini disebabkan industri buang sisa, masyarakat membuang sampah merata-rata dan menyebabkan pengurusan air tidak berapa teratur. Contohnya seperti di Lembah Klang, Sungai Selangor selalu mengalami gangguan air bersih sehingga menyebabkan loji rawatan air terpaksa ditutup. Dan ia secara tidak langsung menyebabkan jutaan penduduk mengalami catuan air di kawasan mereka. Sebenarnya ini bukan salah kerajaan sahaja, tetapi banyak pihak yang memainkan peranan. Pada pendapat anda, siapakah yang terlibat dalam isu ini? Okey, pada pendapat saya, pihak yang terlibat dalam isu air bersih ini bukan sahaja datang dari pihak kerajaan, tapi juga datang dari pihak seperti syarikat, industri yang membuang sisa kumbahan mereka secara merata-rata, isu daripada jabatan air yang tidak selesai, dan yang ketiga itu berpunca daripada diri kita sendiri juga, di mana kita sering menggunakan air secara berlebihan sehingga berlakunya pembaziran. Daripada isu ini terdapat beberapa dilema di mana kerajaan ingin menjimatkan kos. Dalam masa yang sama, rakyat juga berhak mendapatkan air yang bersih. Di situlah timbulnya konflik antara ekonomi dan tanggungjawab sosial. Afrika, seperti yang kita lihat, terdapat dua perspektif, etika dan falsafah daripada isu ini. Yang pertama, deontologi. Menurut deontologi, tindakan dinilai berdasarkan kewajipan moral dan bukan daripada hasil semata-mata. Maka, industri dan kerajaan perlu mempunyai kewajipan moral tanpa mengira kos ataupun keuntungan. Tindakan membiarkan air sungai tercemar adalah salah kerana ia mengabaikan hak asasi manusia untuk mendapatkan sumber air bersih. Baik Syahira, dari sudut falsafah Islam pula, kita sebagai manusia dilarang untuk membazir, terutamanya dalam isu pembaziran air ini, kita tidak seharusnya menggunakan air secara berlebihan sehingga berlakunya pembaziran tersebut. Kita mengambil contoh daripada ajaran Rasulullah di mana kita digalakkan untuk berwudu dengan menggunakan air secukupnya. Kita tidak digalakkan untuk menggunakan air secara berlebihan sekalipun kita mengambil wudu di tempat terbuka seperti sungai maupun laut. Seperti yang kita ketahui, air merupakan amanah daripada Tuhan dan janganlah kita mengkhianati amanah tersebut kerana ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Isu ini berkait rapat dengan matlamat pembangunan mampan SDG yang telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Daripada isu ini, terdapat dua SDG yang berkait rapat dengan isu ini. Yang pertama, SDG 6, iaitu air bersih dan sanitasi. Yang kedua, SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Bagi menjelaskan tentang teori ini, saya memberikan contoh, jika air di sebuah kawasan itu tercemar, maka
kos bagi merawat air tersebut juga akan melonjak tinggi. Tambahan pula, kawasan yang dahulunya sering menerima taburan hujan yang tinggi, kini menjadi kering kontang disebabkan oleh perubahan iklim. Sebab itu, pentingnya ada sistem pengurusan air yang baik dan rakyat pun mesti ada kesedaran. Sejujurnya, setelah mengetahui tentang hal ini, saya rasa lebih bertanggung jawab semasa menggunakan air. Saya pun sama, bila saya membiarkan paip terbuka lama-lama, saya rasa bersalah. Oh, jika begitu kita boleh melakukan perubahan bersama-sama, seperti jangan membuang sampah ke dalam sungai, tutup pilih air jika tidak digunakan, Dan melaporkan kepada pihak berkuasa jika terlihat pencemaran berlaku, dan akhir sekali mengajak keluarga dan jiran untuk menjaga sumber air. Oke kawan-kawan semua, air itu kehidupan. Kita jaga air, kita jaga masa depan. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berganding bahu untuk mencegah masalah pencemaran air ini daripada terus berlaku pada masa akan datang. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.